Assalamualaikum dan hai. So, untuk video kita pada kali ini, kita akan go through 1.1 reaction rate integrated rate law ataupun integrated rate equation. So, in this video, I'm going to cover two learning outcome F and learning outcome H. Kita akan tulis the equation for each order, 0, first and second. So, we're going to perform the calculation. Okay. So let's go through the integrated rate law. So this equation is used to predict how much reactant remains at any given time in the reaction. So this equation relates the concentration of reactant with time. Okay. So macam saya pernah mention, kita ada 3 jenis equation yang kita akan go through in 1.1. Differential rate equation dan integrated rate equation. Bila nak guna integrated rate equation ini? Bila awak terlibat dengan masa. So, kalau soalan minta awak cari masa ataupun soalan ada bagi masa, the time taken means you have to use the integrated rate law. Okay? So, daripada sini juga kita boleh dapat half-life. So, half-life is defined as time required for the initial concentration of a reactant to decrease by half of its initial value. Okay, jadi untuk setiap order kita akan go through the integrated rate law dan juga half-life. So this is for the 0 order. Okay, so untuk rate law kita tahu the equation is rate equals to K concentration of A power of 0. So, kita juga tahu untuk differential rate equation bagi reactant negative dA over dt. So, yang ni saya rearrange sampai saya dapat begini. So, apa yang kita integrate? Kita akan integrate this both side. So, bila integrate ini akan dapat macam ni. Dan selesaikan sampai dapat begini. So, this is not necessary for you to know. Jadi, awak tak tahu yang ni, tak ingat ke, tak hafal ke, tak apa je. Yang penting apa? Yang penting adalah the integrated rate law ataupun equation. Itu yang awak kena hafal. Okay? So, daripada equation ini, saya rearrange sampai saya dapat this equation. Okay, tolong betulkan. Ini letak T kecil kat bawah ni. Okay? So, this is the important. Take note that cara saya ajar equation ini mungkin tak sama dengan lecturer-lecturer yang lain. So, sebab dia ada banyak cara untuk tulis tau integrated rate law ni. Jadi, mungkin ada lecturer yang ajar macam ni. Tapi saya ajar begini. Okay? Jadi, awak janganlah confuse pula kalau cara formula kawan-kawan awak pada kelas yang lain tak sama macam yang saya ajar. Okay? Sebab saya guna this equation. Okay? Cara dia macam ni. So, kenapa? Kenapa saya suka guna equation yang ini? Kerana dia memudahkan awak untuk part yang seterusnya, iaitu untuk plot the graph. So, graph itu mesti linear. So, kalau linear graph, that's why y mx plus c. So, kenapa saya guna equation macam ni? Kerana saya nak samakan dengan y mx plus c. Again, ini ada t. Okay, jadi bila kita tulis formulanya begini, kita pun tahulah y-axis dia apa, x-axis dia apa. So, we want to plot a concentration at specific time against time. Dan dari sini juga boleh nampak bentuk graph. Dia mesti linear. Bentuk graph dia macam mana? Since the m, the gradient is negative k. So, maksudnya dia adalah negative slope. And y-intercept adalah A0. Jadi, this is the initial concentration. Jadi, apa yang kita boleh dapat daripada linear graph? Kalau kita plot the graph by using integrated rate law, kita akan dapat linear graph. So, daripada graph ni, awak boleh determine the initial concentration dan juga value of K kerana gradient equals to negative K. Boleh? Okay? So, hopefully boleh faham part ni. So, next is the half-life. Jadi, daripada integrated rate law, kita boleh dapat formula untuk half-life. So, half-life adalah berkurang sebanyak separuh. Jadi, the concentration is initial concentration divided by 2. So, kenapa divide by 2? Kerana berkurang sebanyak separuh.
So, saya pun substitute all of this into this equation. Jadinya ini negatif pula. Concentration initial bahagi 2 sama dengan negatif K T half. Okay, kerana half-life tambah initial concentration. Okay, again, ini pun tak perlu tahu. Yang penting apa? Final formula equation. So, this is the equation untuk half-life for zero order. Okay. Jadi adalah cara ingat dia untuk zero order. A adalah awak boleh ingat macam ni. So, ayam 2 kaki. Ayam 2 kaki. So, untuk zero order kita boleh guna ayam 2 kaki. Untuk ingatlah formula dia. Okay. So, settle with the formula for half-life. Yang seterusnya adalah graph untuk half-life. Jadi, half-life pun ada graph juga. Tapi, untuk half-life, tak kisahlah order apa pun, awak akan plot concentration of reactant versus time. Okay. Kalau linear graph tadi, so saya pergi sekejap dekat sini. Okay. Kalau yang linear graph ni tadi, dia berbeza-beza exist mengikut order tau. That's why kena refer the equation. Tapi kalau half-life, untuk graph half-life, okay, tak kisahlah order apa pun, mesti plot concentration of reactant versus time. So, bila awak plot, this is the graph yang you akan dapat kalau dia zero order. So, apa yang kita nak tengok untuk half-life? Okay, half-life bermaksud berkurang sebanyak separuh. So, this is the initial concentration. So, kita pun carilah separuh daripada ni dekat mana. So, katakan this is the half of initial concentration. So, saya pun carilah masa. Berapa lama yang diambil untuk berkurang sebanyak separuh. Ini adalah the first half-life. Okay. Jadi, cari lagi satu. Separuh lagi daripada ini adalah 1/4 initial concentration. So, saya pun carilah masa juga. Jadi, ini adalah second half-life. Okay. Jadinya, kita nak tengok apa untuk graph half-life ni? Kita nak tengok gap. Okay. Gap yang awak dapat dekat sini. So, ini adalah gap untuk first half-life. Ini adalah gap untuk second half-life. So, hopefully boleh nampak dekat sini dia makin mengecil. Gap dia makin kecil. Kerana, okay, directly proportional. So, makin kecil initial concentration, makin kecil gap untuk half-life. Jadinya, untuk zero order reaction, second half-life equals to half of the first half-life. Maksudnya, makin lama, makin berkurang gap dia. Okay? So, hopefully boleh faham dekat sini. So, kita dah habis untuk zero order. Kita teruskan dengan first order. So, hopefully boleh nampak pattern dia. Ada 4 benda yang awak kena tahu. Integrated rate law, the linear graph, half-life dan half-life graph. Okay? So, benda yang sama untuk first order. So, kita akan integrate. So, this is the integration. Awak pun akan dapat macam ni. So, daripada ln A0 over AT. So, ni ada AT. So, awak akan dapat boleh rearrange macam ni lah. Sebab kalau bahagi kan kita boleh letak tolak kan. Jadi, again mungkin kelas lain mungkin belajar cara tulis yang ini. Yang ni pun boleh dikira sebagai integrated rate law dah. Tapi saya tak guna yang ini. I'm going to use this equation. Again, letak T. Kerana apa? Because this will help you to remember the plot for linear graph. Okay? Jadi, again, saya akan guna formula ini sebagai integrated rate law bagi first order. So, dia sama je sebenarnya. Kalau awak guna mana-mana formula, awak akan dapat jawapan yang sama. Okay? Jadi, jangan confuse kalau awak nampak this formula dekat kawan-kawan awak daripada kelas lain ke, dekat buku ke, dia masih sama. Okay. So, daripada equation ini, saya nak plot a linear graph. So, this is Y, M, X plus C. Again, ada T dekat sini. Jadinya, daripada
formula ini, kita boleh tahu kita nak plot apa against apa. So, kalau zero order tadi, concentration versus time kan? So, untuk first order adalah ln. Okay, ln. So, ln concentration versus time. Jadinya, the gradient is negative. So, this is the bentuk graf. Jadi, y-intercept adalah ln concentration initial. Jadi apa yang kita boleh dapat daripada plot graph? Again, from the intercept, we can determine the initial concentration and also we can determine the rate constant from the gradient. So gradient equals to negative k. Okay, so settle with linear graph. Next is the half-life. Jadinya sekarang untuk half-life for first order, saya ada this equation and then saya akan substitute T half-life and this into the equation. Okay, jadi bila kita substitute dalam equation tersebut, so akan dapat dekat sini ln A0, okay, initial over initial concentration divided by 2 equals to K half-life T. So, bila kita selesaikan formula ini, equation ini, kita akan dapat the formula for half-life untuk first order. Okay, again, tak perlu risau about the derivation. You don't have to know. Yang penting adalah this formula. So, kalau zero order tadi, ayam dua kaki. Yang ni macam mana pula nak ingat? Ln 2. Ln 2 macam bunyi hantu. So, hantu satu kaki. Okay, so ini just cara nak ingat lah. Awak boleh guna. Tak nak guna pun tak apa. So, just kalau boleh tolong awak untuk ingat, so boleh gunalah. Okay, so hantu satu kaki. Jadi, daripada half-life ini, kita boleh plot graph juga. So, macam saya mention tadi, tak kisah order apa pun, half-life masih plot yang sama, concentration versus time. Okay. Jadi, bila first order reaction, bila awak plot concentration versus time, awak memang akan dapat curve macam ni. So, this is the initial concentration. So, ingat, apa yang kita nak tengok tadi untuk half-life? Kita nak tengok gap. So, this is the initial concentration. Around dekat sini adalah half of the initial concentration. So, saya pun cari masa. So, ini adalah first half-life. So, separuh lagi daripada itu adalah 1/4 of the initial concentration. And saya pun carilah masa. So, this is the second half-life. So, we want to see the gap. Okay, apa terjadi kepada gap? Kalau tengok dekat sini, lebih kurang sama. Kenapa? Kerana kalau first order, concentration initial tidak bagi apa-apa efek kepada half-life. That's why the gap is same. Jadi untuk first order reaction, the half-life is a constant and independent of initial concentration. Jadi sekarang, first half-life is equal to second half-life. Okay, so kalau awak terus lagi, memang awak akan dapat gap dia sama. Jadinya, bila you plot concentration versus time untuk first order reaction and cari half-life, awak akan dapat gap yang sama. Okay, so hopefully boleh faham dekat sini. So, kita teruskan dengan second order. So, untuk second order, 4 benda juga kita nak tengok. The first one is the integrated rate law. So, this is the rate equation untuk second order. Bila integrate, awak pun akan dapat equation. So, saya tak tunjuklah integration derive tu. Sebab memang tak perlu pun untuk awak tahu. Yang penting you tahu the equation. So, this is the equation for second order. Letak T juga dekat sini. Ni pun saya ulang lagi sekali. Ada cara lain juga untuk tulis. So, jangan ingat kalau kawan-kawan awak punya lain daripada yang saya tunjuk kat sini, jangan confuse lah. Dia sama je. Cara pengiraan dia masih akan dapat jawapan yang sama. Cuma cara tulis je lain. Mana-mana semua diterima je. Okay? Kenapa saya guna cara tulis macam ni? Memudahkan awak untuk plot the linear graph. Because from this kita boleh tahu Y, M, X plus C.
Jadinya tadi, kalau untuk zero order, awak akan plot concentration versus time. Kalau first order, ln concentration versus time. Second order pula, 1 over concentration. So, 1 over concentration versus time. Okay. Macam mana bentuk graf ni? Sebab dia punya gradient positif slope. Jadi, menaik ke atas lah. Awak tak boleh start daripada origin sebab dia ada y-intercept. So, y-intercept dia adalah 1 over initial concentration. So, sama juga daripada linear graph ni apa yang kita boleh dapat? Kita boleh dapat initial concentration from the y-intercept and we can determine the rate constant because gradient equals to rate constant. Okay? Jadi, settle for the second part. The next part is the half-life. So, we're going to figure out what is the formula for half-life untuk second order. So, based on this integrated rate equation, jadi kita akan substitute this into the equation. So, dapat macam ni. Bila selesaikan, awak pun dapatlah formula untuk half-life. Again, ini yang penting, kena ingat. Okay? So, kalau zero order tadi, ayam 2 kaki. First order, hantu 1 kaki. Yang ni apa pula ni? 1 kaki ayam. Okay? 1 kaki ayam. So, hopefully bolehlah membantu awak untuk ingat the formula. Okay, so for the half-life, kita akan plot graph. Again, tak kisah order apa-apa pun, kita akan plot yang sama, concentration versus time. Okay, so kalau second order reaction, you akan dapat curve juga macam ni. Masih sama macam tadi, kita nak tengok apa? Kita nak tengok gap. The first, the initial concentration, separuh daripada dia adalah around here. So, this is half. Saya pun carilah masa. This is the first half-life. Okay. Separuh lagi daripada ni adalah 1 over 4 initial concentration. Cari masa. This is the second half-life. Okay, boleh tak nampak gap dia? Makin besar. Gap dia makin besar pula. Okay, kerana apa? Kerana second order inversely proportional to the concentration. Nampak tak sini? Inversely proportional. So, kalau initial concentration makin kecil, half-life makin besar. Jadinya sekarang, untuk second order reaction, second half-life is 2 times first half-life. Secara ringkasnya, makin lama makin menaik. Gap dia makin besar. So, hopefully, awak boleh nampak beza bagi setiap order. So, hopefully boleh faham all the integrated rate law, all the half-life, and also the graph for each order. Okay? So, dah settle about that. We're going to discuss a little bit of question. So, kita pergi test yourself one. So, the rate constant for the reaction of A to B is this. At 80 degrees Celsius, how long? Okay, bila awak nampak macam ni, how long will it take? Berapa lama masa? So, bila ada je masa, mesti guna integrated rate law. So, nak decrease daripada 0.88 pergi kepada 0.14. Okay. Sebelum kita kira, sebab setiap order mempunyai equation yang berbeza. Jadi, kita kena tahulah order apa dulu. Boleh, ada tak soalan bagi tahu order apa? Tak ada kan? Tapi dia bagi awak rate constant. So, rate constant ada unit yang berbeza untuk setiap order. Ni pun saya dah pernah ajar dalam kelas kan. This is the second method untuk kita tahu order of reaction by looking at the unit of the rate constant. So, kalau rate constant dia ini, unit dia S -1, awak rasa apa dia punya order? This is a first order. So, bila dah tahu order berapa, barulah kita boleh tulis dia punya formula. So, this is the formula. Okay. Bila dah tulis formula yang macam ni, apa yang tinggal? Awak substitute value je lah. Jadi, ini adalah concentration initial. Sebab dia kata from 0.88. Jadi, ini adalah concentration initial.
Ini adalah concentration at that specific time. Okay. Jadi kita pun masuklah ke dalam formula. So ln 0.14 sama dengan negatif 2.8 darab 10 kuasa negatif 2. So kita nak cari time sebab soalan tanya how long. Berapa lama masa yang diambil. Tambah ln initial concentration 0.88. Okay, so tekan kalkulator awak. Tekan kalkulator, jangan salin je jawapan saya. Sampai you dapat time. So sepatutnya you akan dapat jawapan 65.65. Okay, kena ada unit tau untuk masa. So, masa macam saya pernah mention dulu, awal-awal kelas saya pernah mention. Masa boleh jadi dalam second, boleh jadi dalam minit, boleh jadi dalam year. Nak tulis apa ni? Tengok rate constant yang diberi. So, rate constant yang diberi dalam second. So, masa awak pun dalam second. Okay? Dah siap untuk test yourself 1. So, seterusnya untuk test yourself 2. Untuk yang ini, sama juga awak kena tahu order dia berapa. Lepas tu tulis formula. Formula penting tau, mesti tulis. Okay. Soalan dah mention this is a first order. Jadi kita pun tulislah dia punya formula. Formula dia macam mana tadi? Macam ni kan? Okay. Tetapi please take note that kalau awak tulis macam ni belum dapat markah lagi untuk formula. Sebab reactant awak adalah H2O2. Jadi, kalau awak nak tulis macam ni, nak guna A, just tambah dekat belakang, let A equals to H2O2. Ni yang student selalu tertinggal. Okay, atau kalau tak nak tulis macam ni, awak boleh terus tulis formula ln H2O2 T equals to KT, negative KT, plus ln H2O2 not initial. Jadi mana-mana cara boleh gunalah. Yang penting awak bagi tahu A ni apa. Tak boleh guna A sebab the reactant is H2O2. Okay. So lepas dah tulis formula, dia dah bagi K. So untuk soalan A awak nak cari masa. Okay. This is the initial concentration and this is the concentration at the specific time. So awak boleh buatlah A dengan B. Buat yang ni, upload your answer. So, jawapan pun saya dah bagi. Tengoklah dapat ke tak. Okay? So, next is test yourself 3. Untuk test yourself 3, okay, the decomposition of cyclopropane to propane has a rate constant of this. Again, dia bagi tahu tak apa order? Okay, tak ada. Soalan tak mention first order ke zero ke second ke tak ada. Tapi dia bagi awak rate constant with the unit. So, kita tahulah kalau S-1 ini adalah first order. So, bila first order, awak pun bolehlah tulis formula macam tadi. Ingat, lepas tulis formula, ln AT equals to negative KT plus ln A0. Okay, tak boleh biar macam ni je. Kena let A equals to cyclopropane. Because this is your reactant. Okay. Jadi saya nak awak buat untuk A dan B. Okay, upload your answer. Untuk C, saya akan explain sebab dia guna percent. So, saya akan explain untuk C. Okay, so we know that this is the first order reaction and this is the formula. So, we're going to let A equals to cyclopropane. Okay, jadi sekarang bila guna percentage macam ini, actually kalau kita guna bila ada concentration, kena guna concentration lah sebenarnya. Tapi untuk first order sahaja boleh guna percentage sebagai concentration. Okay, jadi walaupun saya tak tahu concentration dia berapa, bila dia cakap convert 74%. Jadi, kita boleh guna initial concentration sebanyak 100% and the concentration at time adalah, boleh ke saya tulis 74? Betul ke 74 ni? Salah. Kenapa salah? Dia convert. Dia dah tukar sebanyak 74. Kalau saya start dengan 100, saya dah hilang 74%. Berapa yang tinggal? Jadi, ini adalah 100 tolak 74. So, akan dapat 26%. Okay, so hopefully tak tersalah lah.
So, masukkan ke dalam formula. Ln 26% equals to negative K adalah 6.7 times 10 to the power of negative 4 as negative 1. And we want to find the time. Plus ln A0. So, A0 tadi kita boleh pakai 100%. So semua orang tolong tekan kalkulator. Berapa awak dapat? Saya letak T dekat sini lah. Awak confuse pula. So, pada situ. So, kita nak cari T. Berapa time yang awak dapat? So, hopefully semua orang boleh kira dan dapat jawapan. Jawapannya adalah 2010 second. So again, ikut unit yang diberi untuk rate constant. Jadi, settle untuk C. So, awak kena upload untuk A dan B. Yang seterusnya, test yourself 4 pun saya nak awak buat dan upload your answer. Untuk test yourself 4, yang ini, tengok kat sini, dia bagi dekat awak 5% decompose. Kalau kita tengok dia punya soalan, dia dah bagi tahu first order reaction. So, kalau first order reaction, kita boleh guna percentage sebagai concentration. So, boleh assume initial, saya tulis kat sini, initial concentration untuk SOCl2 adalah 100%. How about the concentration at the specific time? Kalau dah decompose sebanyak 5%. So, maksudnya 5% dah hilang. Berapa yang tinggal? 95%. Jadinya sekarang, dia nak value of the rate constant. So, rate constant ada unit. Jangan lupa unit berbeza mengikut order. And take note that the time given to you is in minute. Jadi, awak kena ikut dia punya masa punya unit yang diberi dalam soalan. Untuk soalan yang ketiga adalah half-life. Jadi, buat ke semua soalan dan upload your answer. So jawapan pun saya dah bagi. Half-life, apa formula dia? Untuk first order, hantu satu kaki. Jadi, bila awak dah dapat K dekat soalan yang kedua ni, awak boleh masukkan dan dapat jawapan lah. Settle with that. So, test yourself 5. Untuk yang ini, saya tunjuk sikit. This is the rate constant for the reaction. So, M-1, S-1. Bermaksud ini adalah second order. So bila second order, barulah kita tahu nak tulis formula macam mana. Jadinya untuk yang ini, awak boleh tahu the formula. So, awak pun boleh kira. Take note that dia bagi dalam minute. So, ini dalam second. Jadi, awak boleh tukar ni. Change to second. Sebab kena ikut constant kena ikut unit constant. Siapkan dan upload your answer. So next is test yourself 6. For this one, the question already mentioned is a second order. So kalau dia ambil masa 0.2 minit untuk decompose 15% of 0.3 m. This is a second order. Boleh ke saya guna percentage? Kalau second order and then dia bagi awak 15%, can I use the percentage for concentration? So, tidak boleh untuk second order. Jadi, cara dia adalah, we know that this is the initial concentration. So, NOCl initial is 0.3 m. So, kalau 15% is decomposed, so, kiralah dulu 15/100 darab 0.3. So, tekan kalkulator. Untuk yang ini, awak akan dapat 0.045. Adakah ini final concentration? Belum lagi. Ini banyak mana yang hilang. Jadi, untuk saya tahu concentration at specific time, 0.3 minus 0.045. And saya akan dapat 0.255 m. So, barulah dapat final concentration ataupun concentration at specific time. Barulah boleh masuk ke dalam formula.
So last adalah test yourself 7. Okay, this is the last part untuk video pada kali ini. So untuk yang ini saya akan tunjuk dekat awak. For test yourself 7, this is the you want to find the half-life of radium if 5% of the sample took 2.5 years to decay. So nampak ni 5% nak hilangkan 5% je. 2 tahun setengah masa yang diambil. Soalan tak bagi rate constant, soalan tak cakap ni order berapa, macam mana nak buat ni? Okay, so for this one is actually a radioactive decay. Kalau awak nampak perkataan decay ataupun awak nampak radium, uranium, a radioactive element is a radioactive decay. So kalau dia radioactive decay is actually a first order reaction. Semua radioactive decay is a first order reaction. So, bila first order, barulah kita boleh tulis formula ini. And don't forget to let. Let A equals to what? Radium. Okay, so kalau saya nak cari half-life, lepas saya dah tahu this is a first order. So, untuk half-life bagi first order adalah hantu lonto satu kaki. I want to find the K. Okay, kalau tak ada K, tak boleh cari half-life. Kena cari K dulu. So, we're going to use this integrated rate equation to find the K. So we know that for the first order, we can use the percentage as concentration. So if the initial concentration is 100%, and then dia berkurang sebanyak 5%, jadi dia tinggal berapa? 95%. So kita pun masukkan ke dalam formula. So ln 100 pula dah 95%. Okay, again. So, ln 95% equals to negative K. So, masa ni tak payahlah tukar pergi saat. Tahun nak tukar pergi saat berapa lama awak nak tukar ni tak payah. Awak pakai je year. So, 2.5 year plus ln 100%. Okay, so kira sampai dapat K. Tekan calculator, please tekan calculator. So, K you akan dapat 0.02 052. Okay, for significant figure. Okay, sorry, saya tulis balik lah. Okay, 0.02052. Macam mana dengan unit ni? Sebab K kena ada unit kan? So, we know that kalau di first order, unit dia adalah S-1. Tapi kita pakai year. So, just gantikan S dengan year. So, the unit is year -1. So, dah dapat K, baru boleh cari half-life. Ln 2 over 0.02052. So, semua orang tekan calculator sampai awak dapat jawapan. So, supposedly you akan dapat 33.78. Okay, apa unit masa half-life dia? Since the rate constant is in year, so this is year. Okay, sorry, this is year. Hopefully, awak boleh nampak dekat sini. Untuk radium berkurang sebanyak separuh mengambil masa 33 tahun. Okay? Lama masa dia. So, rate of reaction dia slow lah. Okay, settle. So, siap semua. Hopefully, daripada video ni awak boleh faham integrated rate law for each order. Awak boleh faham macam mana nak plot a linear graph by using integrated rate law. Awak boleh faham the formula for half-life. And also half-life graph and the gap for each order. Dan juga you boleh perform the calculation. So ada beberapa exercise yang awak kena submit dekat saya. So that's all for this video. I hope that you understand what I'm explain in this video. So that's all for this video. Thank you for listening.